Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kelas PDPR kita pada hari ini. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya dalam koordinat, nisbah dan juga kadaran, iaitu tajuk yang kedua iaitu nisbah. Okey, nisbah. Okey, jadi kita pergi kepada topiknya iaitu nisbah antara dua kuantiti. Okey, apa itu nisbah? Okay, kita lihat di sini saya bulatkan di sini apa itu nisbah. Okey, nisbah itu adalah perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Okey, maksud dia kita bandingkan antara dua nilai, itu nisbah. Okey, contohnya kita tengok sini, contohnya okey, kita tengok pada gambar ni, kita lihat pada gambar. Gambar menunjukkan aktiviti perkemahan unit beruniform. Okey, ada yang baju putih ni adalah satuan apa? Bulan sabit merah. Okey, bulan sabit merah Malaysia, dan yang warna kelabu ini adalah pengakap. Okey, jadi yang murid perempuan ini ditanya. Okey, ahli bulan sabit merah ada 5 orang. Berapakah bilangan ahli pengakap? Jadi pengakap menjawab kami ada 3 orang. Jadi kita berbalik kepada apa itu nisbah. Apakah nisbah bilangan ahli pengakap dengan bilangan ahli BSMM bulan sabit merah Malaysia. Okey, pengakap 3 dan bulan sabit ada 5. Jadi nisbahnya adalah 3 kepada nisbah 5. Ini maksud dia, perbandingan antara dua kuantiti yang berbeza. Okey, itu maksud dia, banding. Maksud dia dalam satu tempat perkemahan tu, pengakap hanya ada 3 tetapi bulan sabit ada 5. Boleh? Okey. Contohnya di sini, contoh yang kedua adalah nyatakan nisbah bilangan ahli bulan sabit kepada jumlah ahli bulan sabit dan pengakap. Jadi dia nak tahu nisbah semua dengan bulan sabit saja. Okey, bulan sabit ada 5 orang dan semua 5 tambah 3 kamu akan dapat 8. Jadi nisbah 5 kepada nisbah 8. Boleh? Okey. Seterusnya contoh yang ketiga, nisbah jumlah ahli pengakap dan bulan sabit kepada bilangan ahli pengakap. Okey. Dia nak pula jumlah ahli pengakap. Okey, jumlah ahli pengakap dan bulan sabit kita dah tahu 8. Okey, kemudian jumlah pengakap ada 3. Jadi jawapan dia adalah nisbah 8 kepada 3. Boleh? Okey, kalau kita tengok yang burung hantu ni, Profesor burung hantu ni ditanya pula, nyatakan nisbah bilangan lelaki kepada nisbah bilangan perempuan dalam gambar di atas. Okey, kita lihat di sini. Lelaki ada berapa orang, perempuan ada berapa orang. Kita kira dulu. Yang perempuan ada 1, 2 dan ada 3. Sedangkan lelaki ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi dia kata nisbah bilangan lelaki 5 dan perempuan ada 3. Jadi nisbah 5 kepada 3. Itu cara menyebut dia lah. Okey, cara menyebut dia. Tetapi cara tulis dia 5, 3 ataupun 5, 3. Okey, boleh. Dia nisbah ni dia berkait dengan pecahan. Nisbah ni. Okey. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey, kita lihat di sini nombor 2. Yang berikut ialah sebahagian daripada resepi. Kita tengok nombor 2 ni. Kita lihat nombor 2.
Yang berikut ialah sebahagian daripada resepi membuat dodol oleh Puan Maslina. Okey, ini resepi dia lah. Ada 10 kg tepung pulut, 1 kg tepung beras, 11 kg gula pasir, 2 kg gula merah dan 4 kg santan. Ini dia punya resepi dia. Okey, sekarang ni ditanya sini ada yang pekerja dia ni, okey, pekerja dia ataupun saudara mara dia lah kan. Okey, dia bersembang lah kan, berbual dengan rakan seorang lagi ni. Kita gunakan 11 kilo gula pasir dan 10 kilo ataupun sebutan kita kilo sebenarnya salah tu. Dia kg ataupun kilogram. Tapi kita dah biasa sebut kilo kan. Tapi kamu kena faham bahawa sebutan yang sebenar sama ada kg ataupun kilogram. Okey, jadi kita guna 11 kg gula pasir dan 10 kg tepung pulut. Jadi contoh di sini nak berkait dengan nisbah. Apakah nisbah jisim gula pasir kepada jisim tepung pulut? Okey, gula pasir dan tepung pulut. Okey, jadi nisbah dia adalah gula pasir 11 dan tepung pulut adalah 10. Okey, jadi 11 nisbah kepada 10. Nisbah 11 kepada 10. Satu ni adalah 1 kg, 1 kg. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh yang kedua. Nisbah jisim tepung pulut kepada jumlah jisim tepung. Ialah, okey, tepung berapa? Tepung beras lah kan? Jumlah jisim tepung. Okey, jumlah jisim. Maksudnya tepung ada dua jenis. Satu tepung pulut dan satu lagi adalah tepung beras. Jadi berapa jumlah tepung? Tepung adalah 11. Okey. Tetapi tepung pulut adalah 10. Jadi 10 nisbah 11. Boleh faham? Sebab dia kata tepung saja. Tepung ada dua lah. Tepung pulut dan tepung beras. Okey, yang ketiga adalah, yang C ni, nisbah jumlah jisim gula kepada gula merah. Okey, gula ada berapa jenis? Ada dua. Yang pertama adalah gula pasir, yang kedua adalah gula merah. Kita combine, kita gabungkan dua-dua ni, dia akan jadi 13 kg. Jadi kita tahu adalah gula, jisim gula kepada gula merah. Jisim gula ni lah, semua sekali ni. Kita campur semua sebab gula umum. Jadi 13 nisbah. Kemudian dia nak gula merah saja. Gula merah berapa? Gula merah adalah 2. Itu saja. Untuk nisbah, kamu tak perlu nak tulis unit. Tak perlu nak tulis unit. Kamu tak perlu nak nyatakan unit. Cuma nyatakan nisbah saja. 13 nisbah ataupun nisbah 13 kepada 2. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi yang ketiga ataupun gambar rajah yang ketiga. Okey, ini dalam kelas. Dalam kelas. Okey, jadi ada dua orang murid. Okey, nama murid ni Alif dan juga Raudah. Okey, Profesor Burhanto ni ada lagi. Dia tanya. Okey, dia tanya jawapan siapa yang betul dan mengapa. Okey, kita lihat di sini. Soalan yang cikgu ni bagi dalam kelas ni. Nyatakan nisbah isi padu cecair mandian A kepada isi padu cecair mandian B. Mandian A yang ni, mandian B yang ni. Okay, yang mana yang betul? Okey. Alif dia jawab 2000 ml dengan 1 liter. Jadi 2000 nisbah 1. Sedangkan Raudah jawab 2000 ml 1 liter. Dia tukarkan 2000 ini kepada liter. Okay, dia akan jadi 2 liter dan 1 liter. Jadi 2 nisbah 1. Yang mana yang betul? Jawapan yang betul adalah agak-agak siapa? Raudah. Kenapa Raudah? Sebab Alif. Okey. Kalau di sini, kalau diletak unit, kalau Alif letak unit, betul. 2000 ml nisbah 2000 ml kepada nisbah 1 liter. Betul kalau dia buat ini. Tetapi dia tulis yang bawah ni. Dia tulis yang bawah ni salah. Sebab apa? Bila dia buat macam ni, kita akan anggap 2000 nisbah 1. Besar tu. Dia punya jurang itu terlalu luas. Terlalu jauh. Jadi salah. Sedangkan nilai dia kecil dia jurang dia. Ni 2 liter. Ini 1 liter. Maksud dia taklah sebesar macam 2000. Okey. Jadi ni kena faham betul-betul Kalau kamu letak atas ni, kamu buat macam 2000 ml nisbah 1 liter, tu boleh terima.
boleh terima. Tapi yang lebih tepat macam ni lah, macam Raudah buat. Sebab nisbah ni kita tak masukkan unit. Okay, jadi nak selamat kita tukar siap-siap, kita tulis 2 nisbah 1. Boleh faham? Okey, itu nisbah. Kita pergi kepada muka surat seterusnya, kita nak buat kepada contoh latihan. Okey, yang ini macam biasa, yang atas ni saya tinggalkan untuk kamu buat di rumah nanti ataupun di mana-mana masa yang kamu ada, dan jawapan tolong isikan dalam ruangan komen. Okey, di bawah tu. Boleh? Kita nak tengok apa jawapan kamu. Okey, sekarang ni kita nak bincang yang ni lah. Yang ni tugasan kamu, yang ni kita nak bincang. Okey, cuba ini. Okey, kita lihat dalam reban ayam ni. Okey, ada ayam, ada berapa ekor ayam. Mula kita kira ada berapa ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian kita nak tahu ayam jantan berapa. Ayam jantan yang ni lah, yang ada balung atas ni. Okey, ni 1 dan 2. Sedangkan ayam betina ada 1, 2 dan 3. Harap kamu faham lah saya punya tulisan ni. Okey, kita pergi kepada kita dah selesaikan gambar rajah itu, kita pergi kepada soalan. Berpandukan gambar nyatakan nisbah A, bilangan ayam jantan kepada bilangan ayam betina. Okey, jadi kita A. Ayam jantan, dia nak ayam jantan. Ayam jantan berapa? Ayam jantan yang 2, nisbah 2 kepada nisbah 3. Okey, B pula. Itu saja kita tulis. Jawapan itu saja nisbah untuk peringkat permulaan kamu lah untuk tahun 5. Sangat mudah. Sangat simple, sangat ringkas. Okey, kemudian yang B, bilangan ayam jantan kepada jumlah ayam. Okey, ayam jantan kita tahu 2. Okey. Jumlah semua sekali, kita tahu yang atas ni, yang atas ni adalah 5. Okey, kemudian yang ketiga, jumlah ayam kepada bilangan ayam betina. Jumlah ayam berapa? 5. Ayam betina yang bawah ni, yang saya tulis bawah ni. 1, 2, 3 ni. Jadi adalah 3. Itu sahaja. Senang, simple. Okey. Mana tajuk nisbah untuk peringkat permulaan tahun 5 sangat simple. Jadi kamu tak ada isu, tak ada masalah pun sebenarnya nak memahami. Okey, insyaAllah. Okey, seterusnya. Tamat untuk tajuk nisbah. Kita pergi kepada tajuk yang terakhir. Yang terakhir iaitu kadaran. Okey, jadi tajuk dia adalah kadaran untuk mencari sesuatu nilai. Okey, kita baca di sini. Kita lihat gambar rajah di sini. Untuk buat satu kek, resepi kek batik, dia memerlukan 600 gram biskut manis, 200 gram mentega, 1 cawan coklat masakan, 1 cawan susu pekat, 1/2 ataupun setengah. Okey, setengah ataupun 1/2 cawan serbuk koko, 1/2 cawan air, 2 biji telur dan esen vanila. Esen vanila. Okey. Jadi di sini dia berbincang ibu dan anak ni. Anak dia kata Faris, "Ibu, Faris dah dapat resepi untuk satu adunan kek batik." Ini resepi dia yang dia dapat dia cari dalam Google. Semua sekali ni kamu boleh cari dalam Google dah, tak ada masalah. Okey, jadi kita pergi kepada situasi yang pertama, contoh yang pertama. Okey. Ibu dia. Ni ibu lah, ibu dah pakai baju chef ni, ibu nak buat lah. Okey, jadi ibu dia kata, "Saya nak buat 2 kek batik. Berapakah jisim mentega untuk 2 cawan coklat masakan?" Ini maksudnya nisbah. Ni maksudnya kadaran. Maksudnya kita nak buat kadaran ni maksudnya lebih kepada unitary. Unitary ni kepada konsep satu. Satu. Okey, sekarang ni dia bagi ni untuk satu untuk satu. Ini adalah satu. Sekarang ni bila kadaran, macam mana kita nak buat? Kalau dia bagi satu, macam mana kita nak buat 3? Macam mana kita nak buat 4? Macam mana kita nak buat 10? Itu maksud dia kadaran. Okey, dan dia punya operasinya lebih kepada darab. Kita guna konsep darab lah. Okey, sekarang ni ibu dia nak buat 2. Okey, kalau 1, dia kata sini, 1 cawan, dia nak buat 2 kek batik, dia nak tahu mentega berapa. Okey, kalau dia nak buat 1 kek batik, dia hanya memerlukan 1 cawan dan 200 gram mentega. Ni kalau 1. Tetapi kalau 2 cawan, maksudnya dia kena darab 2 yang 200 ini, dia akan jadi 400. Itu maksud dia. Faham tak? Okey, harap kamu faham lah. Senang je. Maksud dia, sebab dia nak 2, kamu kena darabkan 2. Maksud dia, mentega itu 200 gram, kena darabkan dengan 2. Kamu akan dapat jumlah dia adalah 400 gram. Boleh Okey, kita balik. Kita tengok pula situasi yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Berapakah jisim biskut manis yang diperlukan apabila menggunakan 300 gram mentega? Nilai pula ni. Bila dia guna 300 gram. Agak-agak berapakah
jisim biskut manis. Okey, kita lihat di sini 200 gram mentega untuk 600 gram biskut manis. 200 gram untuk 600. Sebenarnya dia kadaran ni dia ada kait dengan nisbah. Dia ada berkait dengan nisbah Okey, jadi apa yang dia suruh buat ialah bahagi 2 untuk mencari jisim biskut manis bagi 100 mentega. Maksud dia kita kena kembali kepada 1. Unitary lah, kembali kepada 1. Jadi maksud dia kita bahagi 2, kita akan dapat nilai untuk 1 adalah 100 gram. Sedangkan untuk biskut manis pula kita bahagi 2, nilai untuk 1 adalah 300 gram. Okey, untuk 1. Okey, sekarang ni bila kita nak 300 gram, maksud dia kalau 200 gram, tadi yang asal 200 gram kan. Okey, tambah 100 gram dia akan dapat 300 gram. Sedangkan yang ini 300 gram. Jadi apa yang perlu ialah 200 gram tambah 300 gram. 600 gram tambah 300 gram, kamu akan dapat jumlah dia adalah 900 gram. Okey, kenapa jumlah dia 900 gram? Kalau saya macam ni dia punya penerangan daripada buku teks. Kalau saya buat konsep macam ni. Saya gunakan kaedah nisbah. 200 gram nisbah 600 gram. Okey, ni kamu boleh guna cara macam ni. Okey, kamu bahagi 2, tak ada masalah. Maksudnya kamu dapat bahawa 100 gram bersamaan dengan 300 gram. Okey, ini maksud dia. 100 gram bersamaan dengan 300 gram. Okey, jadi kalau kita tambahan 100 gram, maksud dia kalau mentega tambah 1 gram, biskut manis kena tambah 300 gram. Itu maksud dia. Okey, kalau saya buat macam ni Okey, 200 gram, 300 gram. Okey, jadi 200 gram kita kecilkan dia. Dia akan jadi 1/3. 1/3. Kalau 300 gram. Okey, kalau 300 gram jadi kena tambahkan dia. Jadi 300 gram, 600 tambah 300 gram, kamu akan dapat sini adalah 900. Boleh? Mana satu? Mana satu? 300 gram darab dengan 3. Dapat 900 gram. Itu konsep nisbah. Okey, ini konsep dia bahagi. Sama juga konsep dia nisbah juga. Maksudnya kamu kembalikan kepada 1. Maksudnya kalau 100 gram mentega bersamaan dengan 300 gram biskut manis. Kalau 1 gram tambah, dia akan jadi 300 kan? Yang ni kena tambah dengan 300. Boleh? Okey. Seterusnya, kita pergi kepada seterusnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Dia bagi kacang hijau dan juga bali. 1 kg kacang hijau dan 1 kg bali. Harga dia berbeza-beza. Okey, sekarang ni hitung harga bagi 2 kg 400 gram kacang hijau. 2 kg 400 gram kacang hijau. Dia nak tahu berapa harga dia. Sekarang ni dia tahu kacang hijau adalah 1 gram adalah RM8.50. Okey, jadi kita tengok dulu. Langkah yang pertama adalah 1 kg adalah RM8.50. Kalau 2 kg maksudnya darab 2, kamu akan dapat 17. Okey, 17 ni satu. Sekarang ni yang ada ialah 400 gram ni. Okey, jadi di sini kita tengok langkah kedua. Yang penting langkah kedua langkah kedua adalah 1000 gram. 1000 gram tu maksudnya 1 kg Okey, dia tukar unit. Okey. Jadi bersamaan dengan RM8.50. Jadi kalau kita nak tahu berapa nilai untuk 100 gram. Maksudnya kita nak tahu nilai 1 dia berapa? 100 gram. Jadi 100 gram kita kena bahagikan dengan 10. Okey, bahagikan dengan 10. Kenapa 10? Kenapa kena bagi 10? Okey. Sebabnya kalau 1000 bahagi dengan 100, kamu akan dapat nilai adalah 10. Maksud dia 100 ni kena ada 10 kali baru dapat 1000, betul? Okey, jadi kamu kena bahagikan dengan 10. Jadi kamu akan dapat 100 gram adalah 85 sen. Jadi kalau 400 gram, maksud dia kena darab dengan 4, kamu akan dapat RM3.40. Boleh? Boleh. Tapi untuk nisbah ini, saya lebih suka guna cara, kalau saya lebih suka guna cara nisbah. Okey, saya lebih suka guna cara nisbah. Dia ni pun konsep nisbah jugalah. Cuma macam nilah. Kita buat 1000 gram bersamaan dengan RM8.50. Okey, kalau 400 bersamaan dengan berapa? Kita tak tahu. Okey, kita tak tahu.
Okey, jadi kalau macam ni, dia akan jadi macam ni kan. Kalau konsep sekolah menengah dululah, kita akan buat darab silang ni bagi murid yang faham. Kita akan buat darab silang macam ni. Maksud dia, RM8.50 kamu bahagikan dengan 1,000. Okey, dah dapat dia, kemudian kamu darabkan, saya pandang sikit, bagi jelas sikit. Okey, ini ada dua konsep. Kamu boleh guna konsep buku teks dan boleh guna cara saya ni lah. Okey, RM8.50 bahagikan dengan 1,000, kemudian darabkan dengan 400. Okey, maksudnya ni kamu bahagi, ini kamu darab pun boleh juga. Okey, ni cara cepat lah, cara cepat. Kalau cara ni buat satu-satu macam ni. Okey, boleh eh? Okey, seterusnya. Okey, ni langkah 3 ni kita tambahkanlah nilai dia berapa. Bila dah dapat yang ni, kita tambahkan dia berapa nilai dia. Okey, jadi tak ada masalah yang tu. Boleh? Ataupun dia lebih senang, inilah kamu letak terus 2,400. Jadi kamu darabkan dengan 2,400, dapat terus jawapan dia. Okey, boleh. Ni bagi murid yang cepat boleh guna cara macam ni. Okey, dia pelbagai kaedah lah. Murid yang yang macam lambat sikit tak apa. Boleh guna kaedah macam ni. Kaedah yang buku teks bagi. Kalau cepat boleh guna kaedah saya buat ni lah. Okey, kita bahagi 1,000, kemudian darabkan dengan 2,400. Pun sama. Okey, jawapan dia sama jugalah. Boleh? Okey. Kita tengok yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua adalah 30, adakah RM30 mencukupi untuk membeli 4 kg bali? RM30 mencukupi untuk membeli 4 kg bali. Jadi kita kat sini RM7.30 untuk bali, untuk bali pula. Okey, RM7.30, RM7.30, RM7.30. Jawapan dia adalah RM29.20. Cukup tak? Maksud dia mencukupi. Ini cara satu. Maksud dia tambah. Cara yang kedua adalah kita darabkan dia. RM7.30 darabkan dengan 4. Okey, darab dengan 4. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah ni sifar, ni 12. Okey, sini 1, dia akan dapat 29. Itu saja. Ni cara cepatlah. Kamu darab terus dengan 4. Okey, kamu boleh guna cara pertama, cara kedua ataupun boleh guna cara yang ketiga. Mana-mana boleh. Okey, kita lihat kepada contoh latihan. Okey, kita tengok sini. Dia bagi satu resepi yang ni. Okey, agak-agak kokoh untuk buat satu adunan. Okey, kita tengok sini. Yang A. Hitung isi padu susu sejat yang diperlukan apabila menggunakan 20 gram serbuk agar-agar. Sekarang ni serbuk agar-agar ni dia guna 10 gram. Sekarang ni kalau nak guna 20. Jadi berapa jisim ni susu sejat? Jadi kamu tahu kalau saya buat nisbah 10 gram nisbahkan kepada 400 ml. Okey, 10 gram bersamaan dengan 400 ml. Sekarang ni dia nak tahu 20 gram berapa ml. Okey, jadi cara yang cepat tadi ialah 400 bahagi 10 darabkan dengan 20. Bila kamu potong, kamu akan dapat sini adalah 800 ml. Boleh? Ni saya tunjuk terus cara cepat lah. Saya guna terus cara saya ni lah. Okay, kalau kamu nak guna cara buku teks, boleh, tak ada masalah tadi. Cara yang ditunjukkan ni boleh guna cara tadi. Okey? Okey, ni yang pertama. Yang kedua pula, kita padam balik. Ruang tak muat. Okey, yang kedua, kita pergi kepada situasi yang kedua ataupun soalan yang kedua. Okey, berapakah jisim isi ataupun berapakah isi padu susu sejat untuk 3 adunan pula? 3 adunan. Ini untuk satu adunan. Kalau 3, susu sejat. Dia nak tahu susu sejat saja. Okey, susu sejat maksudnya 400 ml darabkan dengan 3. Jadi kamu akan dapat 1,200 ml. Itu sahaja. Okey, darab 3. Sebab dia nak tahu 3 adunan. Dan darabkan. Okey, ingat konsep darab. Dia nak tahu isi padu, jisim dia. Kemudian ada bilangan. Itu adalah darab. Okey, yang ketiga adalah berapakah jisim serbuk agar-agar untuk 1,200 ml air. Serbuk agar-agar. Okey. Sekarang ni dia guna adalah 800 ml. Jadi dia akan jadi macam ni satu paket berapa jisim Okey, 10 gram bersamaan dengan 800 ml air.
Jadi kalau 1200 kat sini 1200 berapa? Sama juga konsep dia adalah 800 bahagikan dengan 10. Okey. Kemudian darabkan dengan 1200. Okey, yang ni style lain sikit Ini cara dia lain sikit. Sebab apa? Sebab dia sebelah sini. Okey, sebab dia sebelah sini. 10 bersamaan dengan 800. Kalau 20, 1600. Okey, jadi cara dia macam ni 1200 dia lain sikit dia terbalik sikit. Darabkan dengan 10, kemudian bahagikan dengan 800. Okey, saya tanya cikgu, kenapa yang ni terbalik pula? Okey, sebab kedudukan dia sebelah sini. Dia sama ml. Yang sebelum ni tadi, yang A tadi, kalau kamu tengok yang A ni dia sebelah sini 10 gram dan 20 gram. 400. Ini tak tahu maksud dia. Yang ini bahagi yang ni, kemudian darab ini. Okey. Tapi yang ni pula dia terbalik. Yang ni darab yang ni, kemudian bahagi yang ini. Dia macam tu dia konsep dia. Okey. Konsep dia. Jadi bila kamu bahagikan dia, ni sifar, ni sifar, kamu akan dapat nilai dia adalah 15 gram. Okey, nilai dia adalah 15 gram. Boleh? Jadi itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kamu. Kalau tak faham, kamu boleh buat latihan lagi. Okey, jadi itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih. Selamat belajar. Bye.